Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Guru apa nama? Haji Muttalib. Selaku guru yang bertugas dan juga kepada semua petugas-petugas dan yang hadirat, tentu utama pada adik-adik pelajar yang sedang belajar, naklah bersungguh-sungguh kita dalam belajar. Semoga-moga dengan pelajaran yang kita belajar itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beri manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada umumnya masyarakat. Terutama sekali kita hidup di akhir zaman yang banyak sangat kelam kabutnya dan banyak sangat kesamaran dan kekeliruan. Maka untuk nak menyelesaikan yang itu, mestilah kita belajar dan bersungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas dan bersih. Semoga kecemerlangan cahaya iman dan ilmu itu dapat menerangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, sebagai tunai permintaan daripada Tuan Guru, ia minta supaya dibaca kitab Baquratil Amani. Jadi dengan permintaan itu, semoga kita tunaikan. Maksud dalam kata tunai hajat. Man qada hajata akhi, qadallahu hajatahu. Baik, kita masuk pada mulai kitab. Qala Syekhul Muallifu Asy-Syeikh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Al-Mustafa yang dikenali dengan Tok Bendang Daya, rahimahumullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji-pujian itu bagi Allah.
Dia ulang, puji-pujian itu syarat kepada puji-pujian, yakni segala bahagian puji yang 4 bahagian itu semuanya bagi Allah. Hanyalah yang tertentu bagi Allah. Dipakai lam lil ikhtisas. Hanya bagi Allah. Yang tertentu bagi Allah. Satu lagi boleh arti hanya yang diberhakkan, yang mustahak ataupun yang berhak bagi Allah. Panggil lil istihqaq. Jadi maknanya segala bahagian pujian itu yang tertentu bagi Allah dan yang berhak hanya bagi Allah. Oleh kerana itulah kita nak pujikan akan yang lain daripada Allah itu terhenti di atas izin dan benar darinya. Sebab itulah puji memuji itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, dan ada kalanya haram, dan ada kalanya makruh. Karena yang berhak bagi pujian itu hanya bagi Allah. Bila hanya bagi Allah, kita nak puji akan yang lain terhenti di atas izinnya. Ada juga mengatakan lam lil milk. Maknanya puji-pujian itu kepunyaan bagi Allah. Kita maklumlah. Bila kepunyaan hanya bagi Allah. Kita bukan tuan punya, tak boleh kita nak guna dengan tak diizin oleh tuan punya. Kan? Serupa dengan segala benda, sesuatu benda, bila bukan kepunyaan kita. Kita nak rentah, nak tasarruf, tak boleh kalau tak diizin. Demikianlah kita nak puji. Bukan semata-mata puji itu ialah boleh semata-mata, disuruh semata-mata, tidak. Sebab itulah isyarat dalam hadis, waihaka qata'ta unuqa sahibik. Satu orang dia nak puji satu orang lain. Kemudian Nabi SAW dengar. Lalu dia kata, waihaka, binasa engkau, telah memutus engkau akan leher kawan engkau. Jadi dengan puji-puji mana sebut baik. Tapi Nabi SAW berkata, binasa engkau, telah memutus engkau akan leher kawan engkau. Macam mana puji ni memutus leher? Ini masalahnya ditanggungkan hadis ini. Puji akan orang yang tidak ikhlas hati pada membuat sesuatu. Bila kita puji mereka, dengan sebab puji itulah membawa kepada ia bertambah ujub, bertambah takabur. Jadi ujub dan takabur itu maksiat batinah. Sebab kita puji, dia bertambah ujub, dia bertambah takabur. Maka haram kita buat sabab dia panggil. Sebab itulah puji itu terkadang dimakruhkan. Jika sekiranya kita puji dengan apa dia, terkadang membawa ke situ. Itu makruh. Kalau nyata dengan puji ialah bawa pada takabur ujub, itu haram puji. Sebab tu kata puji-pujian itu bagi Allah. Bagi Allah. Mana ia tertentu hanya bagi Allah. Yang berhak bagi Allah. Dan kepunyaan bagi Allah. Kalau mengaji situ dia panggil lam pada lillah. Boleh pakai lam lil istihqaq, lam lil ikhtisas, dan juga panggil kata lam lil milk. Ala kulli hal, jangan kita silap faham kata semua puji itu dibolehkan pada agama. Terkadang puji yang wajib itu seperti kita baca Fatihah, alhamdulillah dalam sembahyang, dalam solat, itu wajib. Itu pengertian alhamdulillah. Puji-pujian itu bagi Allah. Allah itu ialah Tuhan. Nanti kita baca Tuhan.
Kalau kita kembali kepada Tuan. Seperti ada satu lurah kitab Jawi. Nak ayat orang tua, dia tulis ta waw ha alif. Tapi kita tidak baca tu ha. Ada setengah-setengah tulis orang muda-muda dan orang dia tulis tu ha kalau turut tulisan. Tapi tidak baca tu ha, baca tua. Supaya ta tu nak jadi bunyi tu, dia bubuh ha. Lalu orang muda, orang tua. Bunyi tu kita, dia bubuh ha. Tulisannya ta waw ha alif huruf Jawi. Kalau turut baca tu ha. Seperti ini ta waw ha nun. Lalu baca turut huruf Tuhan. Tapi kalau kita kembali pada asal apa Tuhan? Arti Tuan. Tuan. Orang petani panggil Tuan. Sini cakap ada Tuan gitu. Tuan rumah. Tuan kereta. Tuan kan? Takut Tuan tak? Tuan lain lah. Tuan-tuan. Tuan lain lah. Tuan. Tuan ni kembali kepada Malik. Tuan. Siapa Tuan punya? Dah. Klik kepada yang punya. Itu Tuan. Maka Allah itu Tuhan, namo bagi Tuan. Itulah ada kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan yang menjadi, yang menciptakan sekalian alam. Itu mana Tuan. Satu lagi, logat kita terjemah sama. La ilaha. Tulis macam ni juga. Tidak ada Tuhan. Situ Tuhan mana apa situ? Situ makna tidak ada yang disembah, melainkan hanya Allah. Arti ilah, Tuhan dengan mana yang disembah ataupun sembahan. Tapi kita terjemah sama luar Melayu. Ilah pun terjemah Tuhan, Rabb pun terjemah Tuhan. Walau bagaimanapun sudah terjadi begitu, jadi kita kembali kepada maksud Tuhan yang terjemah daripada Rabb, Rabbil Alamin, Tuhan pencipta, Tuhan yang mencipta segala, mana Tuan. Yang memiliki, yang mempunyai sekalian alam. Tuan. Manakala ilah, Tuhan juga terjemah. Itu dengan mana yang disembah ataupun sembahan. Itu beza. Itu kata tauhid rububiyah, uluhiyah. Macam situ. Di sini, puji-pujian itu bagi Allah. Siapa Allah? Tuhan. Namo. Bagi Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya. Kekasih Allah, kekasih Tuhan. Siapa kekasih? Orang mukmin lah secara umum. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Bila Allah tu wali bagi orang mukmin, artinya semua orang mukmin dipanggil aulia Allah. Segala kekasih bagi Allah. Hingga aulia wilayah ammah, wilayah khasah, itu lain pula lah. Jadi secara umum, semua orang mukmin itu boleh dipanggilkan wali Allah. Wali Allah. Tapi bila kita itlaq wali Allah, waliullah, aulia Allah, muraknya wilayah khasah, tu hak murak. Tapi kalau hak umum, semua orang mukmin tu aulia Allah. Semua orang yang kufur dipanggil a'da'ullah. Tuhan yang menerangkan hati-hati kekasihnya. Siapa kekasih? Iaitu segala orang mukmin. Menerang dengan nur, dengan cahaya iman. Iman dia punya cahaya. Bila kita membenarkan, bila kita kenal dia, yakni Allah, serta kita mengaku dan membenarkan dia, maka lahirlah nur, cahaya. Ni sebab ni ada lampu pelita, maka ada cahaya. Bila di kita ada iman, tasdik. At-tasdik bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ada membenar, kita kenal Allah
Tuhan yang menjadikan segala-gala. Ia yang Maha Esa. Tak ada sekutu dia kongsi dengan yang lain pun. Kita membenarkan begitu. Itu panggil iman. Allah menjadikan iman dalam tu, maka mempunyai nur. Mempunyai nur. Tu Allah menerangkan hati-hati kekasihnya, menerang dengan nur iman. Dengan cahaya bagi iman. Lagi, dan menetapkan dia. Itu dia tulis nun 2. Bahasa kita ni sini panggil menetap ke menetap kita. Menetap. Satu je. Mana nun tu lebih lah tu. Lebih 2 tu. Sebetulnya menetap gitu ya. Orang petani pun cakap gitu juga. Menetap. Bukan menetap dah lah. Itu bahasa kita. Menetap. Atas pada kata menerang. Puji-pujian itu bagi Allah Tuhan yang menerangkan dan menetapkan dia. Dan menetapkan dia ke nur iman padanya pada hati. Dia begini. Kalau semata-mata menerangkan hati kekasih, tapi kalau tak menetap, na'udzubillah, jadi riddah. Dan berapa banyak hamba-hamba Allah beriman. Beberapa lama, na'udzubillah, tanggal iman. Panggil riddah. Jadi murtad, na'udzubillah. Apa-apa tu? Iman sudah ada, tapi tak menetap oleh Allah. Seperti Ibnu Khattal zaman Nabi SAW, dia beriman dah duduk di Madinah. Apabila berlaku kisah sesuatu, maka dia lari daripada Madinah, balik kepada Mekah, jadi kupu semula. Itu panggil iman ada dah, tapi tak tetap iman. Tanggal. Ini 2 pujinya. Satu, Allah yang menerangkan hati dengan nur iman. Di samping pula menetapkan dia kan nur iman tu padanya, pada hati-hati kekasih. Itulah orang panggil nikmat lah tu. Hati yang kita dah takut dengan dalam doa dah tanah. Allahumma ahyina bil iman. Tak itu dalam doa. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, menghidupkan kami dengan iman dan mematikan kami dengan iman. Sampai pada wa adkhilnal jannata ma'al iman. Kan ada? Kita minta. Sebab ini semua ni kalau kita kembali kepada wajib mustahil jaiz, iman kufur ini 2 perkara yang jaizun, yang harus ada bagi Allah. Dia nak menjadikan kepada siapa tu iman kepada siapa, nak menjadikan kufur kepada siapa, itu harus bagi dia. Harus bagi dia. Bukan mesti atas dia. Oleh itu kita doa dengan dia, semoga dia tu menjadikan kita ini tetap di atas iman. Iman setelah ada, minta dia menetapkan iman. Di antaranya sampai ke akhir, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kan? Dia minta juga tu, ya Allah, sudahilah kami dengan elok kesudahan, iaitu mati atas iman. Itu puji. 2, menerangkan hati dan pula menetapkan cahaya iman pada hati. Bagaimana makna menetapkan? Menetap dengan terus pengetahuan. Tak ada situ. Menetapkan dia tu dengan terus pengetahuan dan mengertikan pelajaran. Dia terus, dia guna terus. Kita cakap dah, teruslah. Dia begini. Kadang-kadang kita dengar apa yang dihurai oleh guru ataupun hurai oleh seseorang, kita dengar, kita dapat kita dapat reti, kita dapat tahu. Kadang-kadang pengertian kita reti itu sekadar dengar, reti, tak terus lagi. Tak masuk ke dalam hati ada juga. Ini satu nikmat Allah Ta'ala menetapkan dia dengan terus pengetahuan. Terus mana? Terus kepada hati. Atau kelima siam dia panggil kau cai. Kau ni masuk. Cai dalam hati. Dia masuk ke dalam hati. Kenapa? Kerana kita dengar ni bahagian telinga, dengar suara kita dengar. Tapi tak masuk hati. Dengar saja, tak masuk hati. Ini dia guna dengan terus pengetahuan.
Nah, tu Allah Ta'ala menetap dengan terus. Nah, terus berpanjangan boleh juga. Dan mengertikan pelajaran. Dan mengkejapkan pengetahuannya. Anak atas balik pada kata menerang. Puji-puji bagi Allah Tuhan yang mengkejapkan pengetahuannya. Lah mana mengkejap? Dengan, atau suwi bagi mengkejap, dengan mengertikan dalil-dalil. Mengkejap tu setengah daripadanya mai pada tahqiq tu. Setengah dia arti juga haqqaqa yuhaqqiqu, tahqiq mengkejapkan. Boleh? Mengkejapkan pengetahuan, lah nak kejap dengan mengertikan dalil-dalil. Dia kalau kita reti tak reti dalil, panggil tak kejap. Ada juga panggil apa? Tak kemas. Dah, panggil kalau tak kemas nah, tak kejap, tak kemas. Tapi sini panggil apa? Kemas tu. Kemas gitu. Kemas juga dah. Itu dia. Bagaimana mengkejapkan? Dengan mengertikan dalil-dalil. Sebab orang tidak ada dalil, sekarang tak kejap. Sebab tu akidah, ada setengah ulama walaupun kaum tu rajah mengatakan orang yang berpegang semata-mata taklid, semata-mata ikut orang lain. Orang kata Tuhan ada, kita pun ikut orang kata Tuhan ada, kita pun percaya Tuhan ada. Orang kata Tuhan yang Maha Esa satu, kita pun Tuhan Maha Esa. Kalau tanya apakah dalil yang menunjuk atas Tuhan tu ada, Tuhan tu esa, guru aja. Guru ceritakan ada, kita ikut je. Itu panggil taklid. Maka pegangan kita betul dengan wakil. Kita pegang Tuhan ada, nafsil amri wakil, iya. Lagi pula kita memutus hati. Kata Tuhan ada, tak terima tak adanya. Itu putus. Tuhan Maha Esa tak terima berbilangnya. Itu betul pegangan. Tapi kalau disoal, apakah dalil yang menunjuknya? Dalil akli secara fikir? Tak tahu dalil. Apa yang kamu kata Tuhan ada dan esa itu? Guru cerita. Dia panggil taklid dia panggil. Semata-mata taklid itu iman sah ke belum? Jumhur ulama kata sudah sah. Tetapi ada kaum dhaif kata tidak sah lagi iman. Lalu tu ulama yang kemudian kata kita taruh kebimbangan. Sebab ada kaum yang mengatakan tak sah iman, kita ambil walaupun dhaif. Kita ambil apa dia untuk buat beringat lebih baik. Kalau gitu nak lepasnya dengan ittifaq serta dalil. Paling kurang apakah dalil menunjuk atas adanya Tuhan alam ini? Dia panggil ijma'. Apakah dalil yang menunjuk atas esanya Tuhan alam ini? Lepas daripada taklid. Itu secara ijma'. Walaupun tak pandai dalam bentuk huraian tafsil. Kalau disoal lagi, apakah wajah, apakah jalan yang kamu kata alam ini menunjuk atas adanya Tuhan, esanya Tuhan? Saya tak pandai hurai. Dia panggil tak pandai tafsil. Maka tak apa dah. Ijma' nasbah orang awam. Secara umum tak apa dah. Ada dalil dah tu. Kalau jawab, apakah dalil yang menunjuk atas adanya Tuhan? Tak tahu. Dia panggil jahil dalil. Guru cerita kata ada, itu panggil taklid guru. Tu panggil kata iman tu di si jumhur kata sah tapi tak sempurna. Lepas tu tak sempurna haram kerana kita ahli akal. Kita orang ada akal untuk berfikir dalil tu wajib. Fikir dalil sekadar ijma' wajib. Tiba-tiba kita tak tahu langsung dalil ataupun semata-mata kita pegang ikut guru umpamanya, dia panggil tak wajib tak lepas satu. Walaupun iman dah sah tapi tak lepas dari segi wajib. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliqi. Tu dia. Kaum dhaif kata tak sah lagi iman. Tu perlu kita ra'i. Hak yang mengata tak sah supaya kita tu mempertekadkan lagi. Tengok ke dalam khutbah dia kata ittaqullah. Takut kamu akan Allah. Ada kata mempertekadkan. Anda kata ke? Ketakwaan kita kepada Allah. Tengok tu suruh mempertekadkan. Maka beriman macam itulah.
Dengan mengertikan dalil-dalil tu nak kejap. Kalau tak kerti dalil, tak kejap. Bila orang muqallad, orang yang kita ikut tu dia bergonya, kita nanti bergonya pula. Dia kadang-kadang guru yang kita ikut terbalik. Ini ada satu cerita kita di sana, ini perkara yang berlaku. Seorang tu dia jahil pada awal, dia orang awam, orang kampung. Dia orang kampung, sembahyang pun tak, bahkan penuh dengan mabuk. Tak solat, mabuk, berjudi, lain-lain lah maksiat yang kita panggil bilangan maksiat besar tu, semua dia menepuhinya. Akhirnya seorang yang bijak pandai selalu membawa dia pergi kuliah di mana, pergi mengajar di mana, di surau, di madrasah, bawa yang ni. Dia pergi ikut. Bila ikut pergi, kadang-kadang dia tak solat. Sudah jadi tidur gitulah. Sampai bila solat, dia tak solat. Biar dia. Bawa dia lah. Akhir-akhir, bila dia dengar, dia faham. Maka minta ajar dia solat. Dia pun ajar solat. Siapa pandai sembahyang, siapa usuluddin, dia reti melalui, dia ikut guru ke situ sini, dia faham. Kemudian dengan lama asing dengan guru itu tinggal pergi ke luar negeri, pergi ke Mekah, pergi ke Riyadh, mengaji sana, balik mari bertukar guru. Guru bertukar, marilah jumpa dengan murid yang dia tadi. Dia kata hak aku ajarmu dulu tu tak betul. Yang betulnya ni pergi kepada hak bertempatnya Tuhan, berjihad. Duduk tarah. Maka kata si murid tu, aku tak nampak dah ajaran yang ni. Hai aku nampak hak dulu. Ya kamu ajar juga aku tak faham. Aku reti daripada kamu juga dulu. Kata Allah tetap bertempat, tak berjirim, tak berjisim. Aku tak pandai tapi aku reti tu hak tu, aku nampak yang tu. Jadi hak main kembali aku tak nampak. Tengok. Guru yang mengajarkan tapi muqallad dia panggil. Balik yang lain. Murid masih kejap. Tengok. Ini perkara tak disuka-suka lah. Satu orang mu'allaf. Pergi ke rumah. Dia kata, macam mana? Ada setengah-setengah saudara dah ajak dia, suruh berpegang, Tuhan dah tak arah. Dia kata, kalau Tuhan dah tak arah, bagi masa saya dalam kubur dulu, begitulah dia guna kelima siam. Dia kata, Allah yubun fa, Allah atas langit. Jadi, kalau ajak kau balik tak erti, kembali pada aku dah pegang dulu, masa aku dalam kubur dulu, macam tu. Ini ayat kata tengok ni. Orang mu'allaf tapi jadi kemas. Hak yang guru ni balik. Sebab itulah ulama taruh bimbang bahawa dalam pengajian akidah mesti kena ada dalil sekurang-kurangnya ijmal. Karena bimbang takut bila muqallad balik ke lain, kita ni ikut. Dia kata begitu, kita kata begitu. Bila dia kata lagu lain, kita ikut lagu lain. Kerana semata-mata turut pada guru. Sebab itulah yang kaum mengatakan tidak sah iman tu nampak bagi dia. Sekalipun dhaif kataan dia tu. Kita perlu ra'ikan. Itu dia. Dan lagi pula macam mana dengan mengertikan dalil-dalil dan merenung-renungkan fikiran. Merenung-renungkan fikiran. Mai daripada nazar adalah. Merenung-renungkan fikiran. Sini cakap dah. Tak cakap? Renung. Renung dengan ada ain lagi. Renung. Kena yang tu dah tu berkali. Orang petani panggil merenung-renung. Tak ada ain belakang lah. Renung tengok. Perhati secara mendalam. Itu renung lah. Hanya tu dah. Perhati secara dalam. Renung tengok. Itu dia dah. Dengan mengkejak Allah Ta'ala dan mengkejakkan pengetahuannya dengan mengertikan dalil-dalil dan merenung-renung fikiran. Mendalamkan. Tengok cara mendalamkan. Itu. Dan mengulang-ulangi bicaranya. Ulang-ulik.
taqarrara. Iza takarrara taqarrara. Dan mengulang-ulangi seperti kita hafal dah. Kita buat hafalan Quran ko, hafal matan-matan kitab ko, matan nahwu, ajrumiyah dan sebagainya. Kita nak ingat ke kita kena ada ulang-ulang kan? Tengok di surat, baca. Kita tutup surat, pejam mata, baca. Tak ingat kita buka tengok, ada ulang-ulang. Iza takarrara taqarrara. Dengan mengulang-ulangi bicaranya. Dengan mengulang-ulangi bicaranya, bicarakan dalil. Itu sehingga mana tu? Merenu-renu fikiran dan mengulang-ulangi bicaranya. Hingga latas pada pandangan uqala. Latah. Cakap tak latah? Tak juga. Latas ni nyata lah. Latas. Hingga latas. Hingga nyata. Ataupun ada satu lagi panggil jelas. Jelas cakap lah. Hingga latas, hingga nyata, hingga jelas pada pandangan uqala, pandangan ahli-ahli yang berakal. Dan lagi terangkat kesamaran atau pada latas hingga terangkat kesamaran. Ini hingga hilang. Terangkat maknanya hilang. Hingga hilang kesamaran. Itu terangkat. Itulah kita mengulang-ulangi bicarakan dalil hingga latas, hingga nyata, jelas pada pandangan uqala dan lagi pula hingga terangkat kesamaran hingga hilang oleh kesamaran. Kesamaran ni tak nyata lah kesamaran dah. Nampak sama-sama. Sini cakap lagu tu. Bila tak nyata, nampak tak? Nampak. Tapi nampak samar-samar. Nampak samar-samar. Maka perkara hak nampak dengan jalan sama-sama tu panggil kesamaran. Itu panggil syubhat. Syubhat. Tu orang panggil syubhat dalil tu. Kadang-kadang setengah orang ambil ayat ambil ayat mutasyabihah. Itu bukan dia dalil. Dalam ilmu aqaid, ilmu usuluddin tak mencukupi, tak memadai dalil selain pada dalil qat'i yang yaqini. Kata ayat mutasyabihah dia panggil ayat yang ada padanya syubhat. Kata ambil yang tu menjadikan dalil seperti ada orang yang pada isbat kata Allah duduk atas arah, ambil ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Masalah itu bukan dalil. Syubhat dalil. Ma yuzannu dalilan wa laysa bidalilin. Dia panggil syubhat dalil. Kalau dia tanya, apakah dalil yang kamu kata Tuhan tu duduk atas arah? Orang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sebagainya. Itu bukan dalil yang menunjuk. Syubhat dalil. Sebab ayat tu dipanggil mutasyabihat. Kan? Allah pun menyatakan fihi ayatun muhkamatun. Ayat muhkamat Allah Ta'ala hukum hunna ummul kitab. Itulah mak bagi kitab. Ibu bagi kitab. Artinya asal yang diberpegangkan kena muhkamat. Wa ukharu ada yang lain lagi mutasyabihat. Dengan Allah sebut mutasyabihat. Dan dalam hadis sebut al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurum mushtabihat. Al-hadis. Mana antara yang halal, perkara yang nyata. Juga perkara yang haram pun perkara yang nyata. Lepas tu ada di antara yang tak nyata kata halal, tak nyata kata haram, mushtabihat. Ya ada kesamaran. Sebab tu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tak mengetahuikan sekalian tu oleh kebanyakan daripada manusia. Hanya yang tahu ulama-ulama, fuqaha. Begitulah ayat-ayat mutasyabihat. Sebab tu kita nak ambil yang tu orang panggil jatuh kita syubhat. Sebab tu panggil musyabbihah. Orang yang berpegang dengan zahir ayat mutasyabihah. Maksud zahir sini zahir yang mustahil. Berpegang dengan zahir yang mustahil atas Allah pada ayat mutasyabihat. Itu orang panggil syubhat dalil. Bukan dalil. Sebab dia kata di sini apa dia?
Mengejakkan pengetahuan dengan mengertikan dalil-dalil dan merenung fikiran dan mengulang-ulangi bercaranya dalil hingga latas nyata jelas pada pandangan uqala dan hingga terangkat hilang oleh kesamaran. Bila hilang kesamaran nyata. Induk puji Allah. Itu segala nikmat. Puji-puji bagi Allah ialah Tuhan yang menerang. Itu puji nikmat dah. Baik. Dipanggil mahmudun alaih. Selesai pujian, berikut pula iringi dengan selawat salam dan rahmat Tuhan. Jadi kita ni dia guna jawi tu. Dia tak ada guna hak Arab dak. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraan. Kalau Arab wassalatu wassalam itulah. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan atas semulia-mulia. Yani apa atas kalau mengaji ibarat ta'alluq dengan suatu mahzuf jadi khabar bagi mubtada. Susunan ibarat wassalatu wassalamu. Yang mengaji nahwu kata as-salatu mubtada wassalamu ataf. Kemudian khabarnya ala atas semulia-mulia makhluk ke ala akramil khalqi. Apa kata gitu? Wassalatu wassalamu ala akramil khalqi. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan itu turun kedua-dua kedua khabar. Ala aina zilatani ataupun kainatani adalah kedua-dua turun keduanya rahmat Tuhan dan kesejahteraan atas semulia-mulia makhluk. Akramil khalq, semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Bebas cakap dah sini. Bebas. Bebas ni tak terikat lah. Hidupnya bebas. Merdeka. Bebas. Hurriyah. Itu dia. Bebas. Bukan kita ni di bawah mana tak bebas kan. Ini tak boleh. Yang ni tak boleh. Dia tak bebas. Tak boleh nak bebas. Seperti masa Covid baru ni. Walaupun rumah kita. Depan tu kawasan rumah kita. Tak boleh nak bebas, nak keluar tak boleh kan. Dia panggil tak bebas lah. Itu dia. Masa tertutup, tak boleh nak bebas. Adapun Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri kepada dia bebas. Kira dilatih ke jadi Rasul itu rahmatan lil alamin. Kamai sebab dia rahmat seluruh alam. Bukan hanya pada orang mukmin saja. Sebab ada dia. Bukan main. Bebas sebab dia. Itu dia panggil sebebas-bebas utusan. Semulia-mulia makhluk sebebas-bebas utusan. Utusan maknanya mursal lah. Kalau Arab mursal. Orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menyampai kepada umat. Maka paling bebas sekali ialah dia. Tengok sebebas tak bebas kita tempat nyata hadis syafaat. Kata, kita nak tempat nyata kata sebebas-bebas dia. Tengok, Nabi Allah Adam AS. Kata, sedangkan dia Abul Bashar. Hatta Nabi Muhammad SAW daripada anak cucu dia juga. Tapi tak boleh nak bebas. Bila diminta syafaat, Adam kata, nafsi, nafsi. Lastu laha. Tengok. Akhirnya dia menghawalahkan kepada Nuh. Juga bila Nuh pun begitu juga. Bukan aku. Bukan urusan aku syafaat ni. Nafsi. Tengok, tak bebas. Bawa diriku je. Salah begitu. Hawalah dia pula kepada Ibrahim AS. Begitu juga seumpama. Hawalah dia kepada Musa AS. Kepada Isa AS. Lepas tu, perala dia kepada Nabi Muhammad SAW. Bila sampai ke dia, ana laha. Ana laha ummati kan atau kama qala. Ini kembali balik pada apa? Dia dak menerangkan pada satu kali dia kata ana sayyidun nas. Satu riwayat ana sayyidun nas. Lebih umum daripada riwayat
ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Lepas tu dia kata, ana sayyidun nas. Aku penghulu bagi segala manusia. Tak termasuk Adam. Di bawah pimpinan dia juga. Ada pihak riwayat, ana sayyidu waladi Adam. Aku ialah pada penghulu bagi anak-anak Adam. Arti Adam tak termasuk. Bila riwayat kata, ana sayyidun nas, akulah penghulu segala manusia. Adam pun masuk di bawah pimpinan dia lagi. Yaumul qiyamah. Lepas tu, seolah ditanya, kerana apa engkau tu penghulu segala? Atau dia nyatakan hadis syafaat tu panjang hadis tu. Ni masuk dengan sini kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Tengok tu. Syafaat duk dia. Seolah dia lah kunci buka syafaat, baru yang lain pada tu berani syafaat. Kalau tidak masih dia ingat aku ada salah, walah kesalahan tu rupa saja diampun oleh Allah, tapi dia ingat aku salah, dari ini Allah yang marah, tak pernah lagi marah seperti marah hari ni, kepakat takut. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bebasnya dia. Tu panggil sebebas-bebas utusan. Siapa dia tu? Semulia-mulia makhluk. Ibarat ngaji ibarat panggil badal ataupun ataf bayan pada kata semulia-mulia makhluk. Rahmat Tuhan dan kesejahteraannya tu mudah-mudahan turun atas semulia-mulia ni, panggil apa dia? Khabariyah labzan du'aiyah ma'nan. Pada ibaratnya rahmat kesejahteraan atas rupanya apa yang kata apa dia? Pada zuhirnya ikhbar, khabar pada makna doa. Dengan makna semoga-moga rahmat Tuhan dan kesejahteraannya itu turun kedua-dua atas semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan. Siapakah semulia-mulia makhluk dan sebebas-bebas utusan? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu panggil badal pada kata semulia-mulia ataupun ataf bayan dalam ngaji ibarat. Dan boleh kita nak kata khabar mubtada mahzuf kedih. Ia semulia-mulia makhluk tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan al-mab'uts. Huwa allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum tu. Ialah yang dibangkitkan. Apa maksud dibangkit? Bukan makna dibangkit tu dilahirkan, diberanakkan, bukan murak begitu. Ba'ath bangkit mana yang dilantik akan dia jadi nabi. Tu makna yang dibangkitkan, yang dibangkit, yang dilantik akan dia ini oleh Allah, lantik jadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu khilaf ulama pula dari segi lantik nabi dengan rasul tu semasa ke ataupun ada jarak. Tak khilaf pula. Setengah katanya lantik jadi nabi dengan turunnya Iqra. Lepas tu fatrah. Di celah tu hingga sampai kata setengah sampai 3 tahun. Mari tu ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu lantik jadi rasul. Tu jadi khilaf lah. Walau bagaimanapun nabi lagi rasul. Itu panggil dibangkitkan. Dibangkit dengan seruan mengesahkan Tuhan. Mengesah telah ambil pada arat tauhid tu. Mengesah. Kalau esa tu wahdah, esa. Ni mengesahkan. Wahada yuwahidu tauhid, mengesahkan. Kalau arat dia tafsir apa dia? Tauhid. Ifradul ma'bud bil ibadati ma'a'tiqadi wahdatihi. Tu ifradu, mengesahkan, menunggalkan yang disembah dengan ibadat serta i'tiqad berpegangkan hanya apa dia ma'bud itu. Itu panggil tauhid. Dia bangkitkan dengan seruan mengesahkan Tuhan. Lagi dan menunjukkan tak pada mengesah dengan seruan menunjuk. Seruan tu dakwah tu lah.
menunjukkan jalan-jalan kelepasan, yakni menunjukkan akan manusia, yakni akan umat, dan menunjukkan yakni akan umat kepada jalan-jalan kelepasan. Nah, ini menunjuk, ini ambil daripada mutlak hidayah dengan makna irsyad wa dilalah. Hidayah dengan makna mutlaqul irsyad. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Situ isnad hidayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah yang diisnad kepada dia tu hidayah dengan mutlaqul irsyad wa da'wah. Semata-mata tunjuk jalan, semata-mata panggil dan seru ajak umat. Hidayah makna tu. Ayat satu lagi, innaka la tahdi man ahbabta. Ilah. Ayat tu menafikan hidayah. Muhammad, sesungguhnya kau, hai Muhammad, la tahdi, kau tak boleh hidayah akan man ahbabta, akan orang yang kau kasih. Kau tak boleh hidayah. Macam mana ayat tadi kata, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Lalu tu ulama himpun dua ayat itu, tidak berlawan, tidak ada tanaqud antara dua ayat. Karena hidayah yang diisnad sandar kepada Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, hidayah dengan makna mutlaqul irsyad wa da'wah. Semata-mata panggil umat kepada beriman, ajak umat kepada iman, serta pula menerangkan, tunjuk jalan ini yang hak, ini yang batil. Hidayah dengan makna tu sandarkan kepada Nabi jalan usaha. Adapun satu lagi hak Allah Taala Nabi, innaka, sesungguhnya kau hai Muhammad, la tahdi, kau tak boleh hidayah. Hidayah tu dengan makna taufik. Apa makna taufik? Khalqut ta'ah fil 'abdi. Itu bukan, tak ada kuasa kita. Hatta terklik pada pada af'al, pada perbuatan. Hidayah dengan makna taufik, tak ada yang lain kuasa. Hanya Allah saja. Begitulah kita pun boleh kita hidayah kepada kawan-kawan. Hidayah mana tunjuk aja. Hak tu juga yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Ali asalnya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Sesungguhnya Allah hidayah akan seseorang dengan sebab engkau, ya Ali. Di mana ada sebab. Sebab engkau lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Harta hak yang apa ni mahal lah di isi Arab. Satu gak unta merah. Jadi unta merah tu lebih. Maka kalau Allah Ta'ala hidayahkan satu orang dengan sebab engkau, itu lebih baik. Itu mana apa? Hidayah mana Allah memberi taufik akan seorang daripada tak beriman kepada iman, daripada tak baik kepada baik, daripada akhlak buruk kepada akhlak yang baik. Itu apa tu? Hidayah mana taufik dari Allah. Sebab kita lah tunjuk ajar, sebab kita panggil dia, sebab kita nasihat. Tu bagi di situ dia beza. Mana? Kita hanya hidayah dengan mana tunjuk ajar saja. Sekarang tu. Ada apa hidayah dengan mana beri kuasa taat, itu Allah. Baik, kalau itu di sini dibangkitkan dengan seruan mengesahkan Tuhan dan menunjukkan yakni akan sekalian umat kepada jalan-jalan kelepasan, sabilin najah, kelepasan daripada azab akhirat. Dan atas keluarganya, ibarat atas klik pada atas semulia-mulia makhluk. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya turun kedua-duanya atas keluarganya. Keluarga. Apa panggil dah? Sini baca macam mana? Keluarga ke keluarga? Keluarga. Keluarganya, atas keluarganya. Itu dia buka tulis alif. Lepas ada waw tu. Atas keluarganya. Maka keluarga dalam bab selawat ni
ulama kata yang aula ditafsirkan dengan kullu mu'minin walau 'asiyan. Semua orang mukmin walaupun yang berdosa. Itu masalah keluarga pada bab doa. Adapun yang dikatakan keluarga dia daripada Bani Hashim, Bani Muttalib, itu keluarga dalam bab kata haram menerima sedekah. Nah, haram diberi zakat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulanya keluarga daripada ahli Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu murah. Adapun keluarga dalam bab doa, keluarga dalam bab selawat, selawat ni satu bahagian daripada doa. Karena doa semoga-moga Allah menurunkan rahmat selamat ke atas keluarganya. Keluarga sini kena ke siapa? Semua orang mukmin walaupun yang berdosa. Nah, kullu mu'minin walau 'asiyan. Bahkan ulama kata orang mukmin yang berdosa lah sangat bahajat kepada doa. Nampak? Kalau balas tu dengan itu makna arti kita ni pun semoga-moganya masuk dalam keluarganya. Keluarga dengan mana tadi? Kullu mu'minin, enggak kita orang mukmin. Walau 'asiyan rayahnya, walaupun ia berdosa. Arti kita juga masuk dalam keluarganya. Sebab itulah ada bicarakan. Selawat ini manfaat kembali kepada kita yang berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tu kita dah berselawat ke Nabi. Pada manfaatnya kembali atas kita yang berselawat. Karena kita dah minta turunkan rahmat, kesejahteraan atas Nabi dan atas keluarganya. Termasuk kita sendiri. Nah, dan sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang panggil doa secara tab'an. Selawat salam dengan jalan tab'an, dengan jalan ikut. Selawat salam atas Nabi dulu, lepas tu ikut tarik mari atas keluarganya, sahabatnya dan mereka yang ikut hingga kepada hampir kiamat. Dia panggil selawat salam secara tab'an. Nah, kemudian sahabatnya sebaik-baik ini umat. Keluarganya, sahabatnya sebaik-baik ini umat. Syarat pada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ila akhiril ayah. Sebaik-baik ini umat. Kan? Pada umumnya ini umat tu sebaik-baik nasbah dengan umat dulu. Sebab Allah Ta'ala kata kuntum khaira ummatin, adalah kamu hai umat Muhammadiyah, adalah kamu sebaik-baik segala umat. Itu secara umum. Apabila sahabat sebaik-baik ini umat. Di kalangan ini umat, sahabat pula tu sebaik-baik ini umat. Nah, dan sebersih-bersih kelasan. Kelas lah dah. Kalau tahu kelas lah. Kita mengaji kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu kelas. Daripada Arab darajat lah. Darjah. Kita panggil darjah 1, darjah 2. Nah, bila jadi kelas. Sebersih-bersih kelasan mereka. Sebersih-bersih darajat mereka. Jadi hak Arab klik lah tu. Sebersih-bersih darajat klik ke Arab klik. Melayu kelas. Tapi kalau sini buat kelas. Buat kelas ni, apa maksud buat kelas sini? Kita sana tak guna. Kita di sana guna mengajar. Hari ini ada mengajar, ya ada mengajar pagi, ada mengajar petang, ada mengajar malam. Dia guna istilah mengajar. Dia tak guna buat kelas sana. Tapi kalau sebelah sini panggil ada kelas? Tak. Ada kelas, ada kuliah. Kuliah pagi kita. Kuliah petang sini dah. Ya. Apa dia? Macam tak apa sama macam ini kelas 1. Ini kelas 2. Ya.
Di mana kata al-fasl membezakan. Nah, tu buat kelas. Ni sebersih-bersih kelasan. Nah, dia tu kata tapisan tu. Asfiya. Asfiya. Tu dia. Jadi semua ini bila sebut keluarganya, apalagi disebut sahabatnya, dipujikan dengan sebaik-baik ini umat. Nah, ini umat tu nasbah dengan umat-umat yang lain, sebaik-baik umat, nasbah segala umat ya dulu. Lepas tu di kalangnya ini umat ni, sebaik-baik ini umat para sahabat. Nah, sebab tu bila tersebut mereka disunatkan ucap taraddi radhiyallahu anhum. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma masalan. Tu dia sebersih-bersih kelasan. Tu. Habis. Itu khutbah. Apa dia basmalah, hamdalah dan selawat salam. Selepas pada itu dia panggil ba'is. Adapun amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, ini kemudian daripada ucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan hamdalah pada kata alhamdulillah, puji-puji itu tu hamdalah, dan selawat salam pada kata dan rahmat Tuhan sejahtera atas semua ila akhirih. Adapun kemudian daripada itu kemudian daripada ia tersebut daripada basmalah, hamdalah, selawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada itu maka tak kala adalah pada tahun 1335. Ini tahun Hijriah. Sekarang dah 1444. Mudah ingatlah. 1444. Ni dia kata tak kala adalah, ni yang nak menyata apa dia panggil ba'is, sebab yang nak buat kitab matan Baqarah ni dia cerita dulu. Tak kala adalah pada tahun 1335, yakni tahun Hijriah. Jadi kira sekarang umur kita ni, usia kita ni sudah pun 100 tahun kan? 1335. Sekarang 1444. Nah, lebih kurang lah tu. 100 tahun. Dia kata pada tahun tu menututi, mana meminta daripada hamba. Hamba ni maknanya hamba lah. Kalau orang Kelantan punya hamba, cakap hamba. Hamba. Nah, hamba ni kalau tu terjemah daripada mutakallim tu lah. Seolah-olah kata kalau Arab ke, amma ba'du faqat. Lepas tu mereka kata talaba minni ba'dul ikhwan. Menuntuti daripada hamba, daripada hamba, orang Kelantan cakap. Petani dah juga cakap hamba. Dalam Kedah tak ada cakap hamba tak? Ada. Kelantan, apa dia hamba? Hamba. Hamba tulisan hamba, ada cakap jadi hamba. Orang petani pun ada guna. Jadi kembali pada apa hamba tu? Saya, aku. Itulah tu. Yakni mutakallim wahdah. Talaba minni, menuntuti daripada hamba, daripada aku, menuntuti oleh setengah-setengah saudara, yakni saudara fiddin, ba'dul ikhwan fiddin, oleh setengah-setengah saudara pada agama, yang adalah hamba ini dhaifnya, ya adalah hamba ini tetamunya, tetamu bagi setengah-setengah saudara. Ada riwayat kata dia turun mari Kedah ni, dia duduk di Sik. Di kapal Sik tu lah. Masa pergi sana tu, Allah yarham, Tuan Guru Haji Soleh, dia cerita ada rumah, dia tunjuk dekat dengan kat ponok dia. Tempat Pak Da ni, tuan kita ni, turun daripada Mekah, singgah di situ. Sebab dia kata yang adalah hamba ini dhaifnya. Dhaif, tetamu lah. Nah, macam saya ni mari dia tetamu.
Dhaif tu silap lah. Hak tu lebih huruf ain tu silap. Silap citakan tu. Dhaif. Nah, sebetulnya dhaif tak ada ain. Dhad ya fa. Dhaif. Tetamu. Macam kita main mana bilik tetamu. Maka dia mari singgah berhenti di rumah satu orang murid dia. Dia panggil tak kala itu dia menuntut ti daripada hamba oleh setengah-setengah saudara ni setengah saudara pada agama. Ia adalah hamba ini dhaifnya, tetamunya. Kami berhenti di rumah dia. Apa dia menuntut ti daripada hamba? Menuntut ti akan, yang panggil maf'ul. Dia kita ni dia berjalan kaedah nahwu. Kaedah nahwu. Menuntut ti daripada hamba oleh tu fa'il. Menuntut ti akan bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya. Kekasih bagi hamba tulis akan maf'ul. Tulis akan sifat 20. Panggil rekah. Akan sifat 20. Maksudnya, yang ni akan sifat Tuhan yang 20 yang wajib atas kita orang mukallaf mengetahui dengan tafsil tu murak gitu. Setengah-setengah orang ada anti. Pak 20 tak perlu. Silap faham. Maksud sifat 20, apa sifat 20? Sifat Tuhan. Yang 20 sifat yang wajib atas kita orang mukallaf yang punya akal yang sampai umur ni wajib oleh mengetahuinya dengan tafsil. Tu murak. Orang gitu. Ada setengah pada setengah. Sifat Tuhan bukan hanya 20. Ya, betul. Apa kata 20? Mu tak faham. 20 yang wajib tahu dan kenal secara tafsil. Yang lain lagi secara umum ijmal. Bandingnya macam ni. Wajib kita berpegang kata Nabi Allah atau lagi Rasul Allah. Hanya 25 je ke? Kalau pegang situ salah sah. Nabi Tuhan hanya 25 saja. Tak lebih pada itu. Salah pegangan begitu. Apa tu hak kata Nabi 25? Yang wajib kita atas kita tahu secara tafsili. Itu hanya 25. Ada pun yang lain daripada itu wajib tahu secara ijmal. Ini pun sepatutlah. Segala sifat Tuhan itu banyak tak terhingga. Hanya kita tahu secara ijmal. Ijmal macam mana? Semua sifat menunjuk atas kesempurnaan Tuhan. Wajib bagi Tuhan semuanya. Itu ijmal. Adapun yang 20 ini nak ijmal tak boleh. Adanya Allah. Apakah makna ada? Tu nak tafsir. Apakah makna ada? Apa yang dikhanaki ada? Wujud ada Allah, yakni wujud yang zati. Dengan makna, tu huraian dia. Adanya Allah tidak sebab dengan siapa yang mengadakan. Hukumnya wajib. Lawanan dia, tak adanya Tuhan. Mustahil. Dalil menunjuk tak adanya. Dia panggil kena tafsir ni. Supaya dengan Nabi 25 kena tahu dengan tafsir. Dengan mana? Hafal itu elok. Tak hafal pun tak apa. Sekiranya kalau ditanya salah satu, Isa bin Maryam tu apa kamu nak katakan? Nabi ke bukan Nabi? Kita kata Nabi. Lagi Rasul. Panggil apa tu kena tu. Jangan jawab tak tahu tak boleh. Isa bin Maryam tu Nabi ke bukan Nabi? Tak tahu. Tak lepas. Adapun bila kita tahu yang 25, yang lain pada tu tak tahu nama satu persatu. Tapi ada banyak lagi nabi-nabi bagi Allah. Banyak lagi. Serahlah bilangan tertentu kepada Allah. Tu kaum sahih. Walaupun ada riwayat mengatakan 1,000 100,000 124,000. Kitab lama dia kata sekati 2 laksa 4,000. Dulu cakap sekati, orang ni tak cakap dah sekati. 100,000. 2 laksa, tak cakap 2 laksa. Cakap 20,000. Yang siapa budak-budak sekarang sebut laksa, digambarkan laksa tu. Laksa.
Laksa Pinang. Tu sebut laksa apa laksa? Laksa Pinang, laksa Kedah. Oi, bukan murak begitu. Bilangan bila sampai 10,000 panggilnya 1 laksa. Bila sampai 20,000 panggil 2 laksa. Kita petani pun tak cakap dah. Bila sebut 2 laksa. Apa 2 laksa? Tengah malam laksa tadi. Laksa makanan tu. Kerana tak faham dah. Bila sebut sekati. Faham ke? Sekati telak kati duk kacik Pinang. Tu maknanya budak ni tak faham ni bahasa lama. Kalau kerana apa lagi kitab dia sebut sekati 2 laksa dan 4,000. Maka kita panggil secara sekarang 124,000. Ada riwayat. Ini pun demikianlah. Semua sifat Allah, tiap-tiap sifat kesempurnaan wajib bagi Allah, banyak tak terhingganya. Itu ijmal. Lepas tu wajib tahu jalan tafsir 20. Hak yang masyhur. Lalu dia kata di sini, minta menututi daripada hamba oleh setengah saudara akan bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya, tulis akan sifat 20. Kan nak huraikan agak? Yang ni akan sifat Tuhan yang 20 sifat yang wajib atas tiap orang mukallaf oleh mengetahuinya dengan tafsil. Tu murak begitu. Murak tu begitu. Sebab tu ilmu dia kena berguru. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya ilmu nak dapat dengan bersih. Itu mesti kena ta'allum, dengan bersungguh-sungguh belajar. Bila kata belajar, mesti kena ada guru yang mengajar. Bila kata ta'allum, mesti kena ada muallim. Nak ta'allum dengan siapa? Tak ada muallim. Tu innamal ilmu bitta'allumi. Kadang-kadang kita tak berguru, baca je. Ini macam kalau baca gini. Tak faham, murak. Kalau itu, hak kata kanak ki sifat 20, yang ni sifat Tuhan yang 20 sifat yang wajib atas tiap-tiap mukallaf oleh mengetahui ataupun oleh kenalnya dengan tafsir. Tu murak. Itu dia. Tak boleh nak tidak. Tak boleh nak nafi. Nafi kupur lah. Nafi kupur lah. Tengok, kalau mana tempat nafi kupur? Setengah pada sifat 20. Arab, wujud. Melayu, ada. Apa kali tanya, Tuhan ada ke tak ada? Tak usah jawab kata tak ada. Tak tahu, kupur. Apa lagi kata? Tak ada. Hati kata wujud salah satu daripada sifat wajib tahu. Lepas tu bila kata wujud, artinya ada. Apa murad ada? Karena kita ni pun ada. Kita manusia ni ada, langit bumi ada, celat segala, nampak dengan mata kita nampak, tak nampak banyak lagi. Ada semua. Tak bukan hanya Allah ada, kita pun ada. Apa murad ada? Ada sifat Allah tu. Wujud yang zati. Wujud yang hakiki. Itu murad. Kalau itu yang lain pada Allah, semua wujud majazi. Yang lain pada Allah, apa yang wujud dia tu aradi, bukan zati. Sebab tu lah ahli hakikah dia kata bila pandangan musyahadah, pandangan hakiki, Allah jua yang ada. Yang lain semua tak ada. Tu dia panggil wahdatul wujud dalam istilah. Ini bila pandangan hakikat. Kalau kita tak faham pula, macam mana Allah? Dia ada, ya kita ni ada. Dia tak faham murad ada. Habis tak tahu ni kena tahu jalan tafsir. Patut lagi dia engkar sifat 20. Apa maksud engkar sifat 20? Kalau kita tanya, bagaimana orang engkar sifat 20? Jangan kita hukum lagi, tanya apa maksud engkar sifat 20? Nak tanya balik. Jangan ada hukum. Ada orang engkar sifat 20 ni kubur. Kau dulu, apa murad engkar sifat 20? Dia kata tak perlu belajar murad kau tu. Tak perlu belajar, tak apa. Belajar tak perlu kalau mu tu faham. Ya, ada orang faham dengan jalan kasyaf. Bila orang dapat ahli kasyaf, tak kena belajar lah. Supaya orang Nabi-Nabi. Di mana gurunya Zuhair? Tak ada. Pada tak tahu apa-apa, dah tak tahu. Allah Ta'ala beri ke dia secara wahyu. Adapun umat pun ada juga Allah Ta'ala wahyu ilham kepadanya ladunni. Dengan tak ada kena belajar. Tengok cerita Khidir dengan Musa. Sedangkan Musa Nabi lagi Rasul. Tapi cari nak belajar. Temunya fawajada abdan min ibadina
atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sedangkan Musa ni nabi, lagi rasul daripada ulul azmi. Pemimpin pula adanya Taurat, kitab Taurat turun atasnya. Dan pula Musa disifatkan dia dengan kalimullah, gelaran Musa kan. Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah. Tengok gelaran. Cakapan Allah, boleh bercakap terus dengan Allah. Mana dia ada apa dia tanya Allah terus. Hatta dia uzur sakit pun dia tanya Allah. Tetapi beberapa banyak dia tak tahu. Kena cari hamba nak belajar. Apa tu? Ladun ni, hak tidak ada ni Musa. Tengok. Walah ni, atas satu orang kata Khidir ni Nabi je. Kalau kata Nabi je, lebih Musa lagi. Musa Nabi lagi Rasul. Ada juga kaum Ta'ah mengatakan Rasul. Katalah kalau kata Rasul pun, Musa lebih lagi. Nabi lagi Rasul, turun Taurat, pimpin Bani Israel. Lagi pulaknya dia daripada ulul azmi. Lebih dia. Apalagi ada kaum kata bukan Nabi Khidir, hanya wali. Itu lagi rendah martabatnya. Tapi walaupun rendah martabat, ilmu laduni yang ada padanya tidak ada di Musa. Tengok tu. Ni kita boleh tengok di situ. Oh, ni tentang kasyaf laduni Allah Ta'ala bagi, tak payah dengan belajar. Tapi yang tu orang panggil apa? Itu orang panggil luar biasa. Kita nak tunggu yang tu tak boleh. Kalau nak tunggu yang tu boleh, jangan bekerja buat. Tunggu rezeki datang. Ya, pada hukum akal, harus bukan mustahil pun. Cuma mustahil pada adat. Itu kan? Maka kita bercakap atas hukum adatnya, nak dapat ilmu yang bersih, ilmu yang cemerlang, yang menghilang samarah, mesti kita kena berguru dengan guru yang mursyid. Setiap-tiap bidang ilmu. Itulah mana innamal ilmu bitta'allum. Tiba-tiba orang tak mahal ilmu ni, ingkar. Apa murad ingkar sifat 20? Muradnya kau tu. Kalau ingkar sifat 20 maknanya tak ada. Mana tak ada, arti Allah tak bersifat dengan wujud, tak bersifat dengan ada, tak ada. Tu ku. Lah kalau murad begitu. Semoga-moga tak begitu. Dia tak faham, dia kata gitu. Baik. Itulah Allah yarham duk cerita sebab dia nak buat kitab ini. Kemudian kata dia, setelah menuntut ulis tengah tadi, maka dengan taufik Tuhan berlakulah. Dengan ni tak lupa pada berlaku. Saya kata dengan taufik Tuhan betul-betul. Tidak dengan yang lain. Dia panggil apa dia? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Maka dengan taufik Tuhan semata-mata lah berlakulah qalam hamba. Qalam. Berlaku di dalam beberapa hari, pada masa beberapa hari. Tak rayaklah, dia tak cerita sini kata berapa hari, sebulan ke 2 bulan, tak ada cerita. Sekadar dia kata berlakulah qalam hamba, maksudnya kinayah pada tulis di dalam beberapa yang pada masa beberapa hari. Berlaku qalam atas. Tak ada situ lagi. Berlaku qalam hamba atas beberapa. Sini panggil baca apa? Lambar. Kertas. Lembar. Lembar kertas. Nak tak? Ni. 1 lembar, 2 lembar. Kalau kita ringkas ke orang petani panggil selah 2 lah. Sini panggil tak lah 2 lah itu. Panggil ya? Tu dia. Berapa lah? Sebenarnya lah ni mari daripada sehelai kan. Kalau sehelai ni kain sehelai, sehelai 2 helai. Orang petani panggil selah, kain 2 lah. Tu daripada sehelai. Adapun kertas tak panggil sehelai gitu kan? Lembar kertas. Itu dia. Allah, ni bahasa Fusha. Di dalam beberapa, ini pada masa beberapa hari, berlakulah qalam hamba atas beberapa lembar kertas. Lembar kertas. Itu panggil kertas. Tadi panggil. Kemudian berlaku qalam hamba saat itu daripada ingat-ingatan pelajaran. Hak masa dia tulis tu tak ada kata moga dia turun musafir daripada Makkah turun ke tanah Jawi bertemu keluarga tu dia.
turun ziarahi keluarga, sahabat handai dan murid-murid dia. Di samping itu, setengah-tengah minta suruh dia tulis sifat 20 tadi. Maka dia tulis tu semata-mata daripada ingat-ingatan dia. Bukan kata murajaah, rojak pada kitab tu, kitab ni tak. Tu mana kata, berlakulah qaulah hamba tu daripada ingat-ingatan pelajaran. Hak ingatan sajalah, ingat tulis. Jadi bentuk matan dulu. Nama dia Baquratul Amani. Kan dia letak nama tu munasabahnya ini tangan sulung dia. Wah, sulung. Sulung ada. Si awalun asalnya dah. Jadi sulung. Mana itu karangan dia hak awal-awal. Baca tak nama Baqurah. Supaya buah hak awal dia panggil Baqurah. Nah. Kalau itu kak keluar pagi dini hari. Tabkir. Tu. Ni letak nama dia tu Baquratil Amani. Lalu tu kata dia maka jadilah daripadanya satu risalah yang kecil. Jadilah daripadanya daripada beberapa lembar kertas ataupun tulisan itu jadilah satu risalah yang kecil. Risalah ni asal macam surat-surat kiriman gitu asalnya. Ni tawaduknya. Jadilah satu risalah yang kecil atas jalan ikhtisar, atas jalan ringkas saja dia buat tu. Nanti tengok hak likungan tu. Dalam likungan tu. Tu panggil mata dia tu sikit lagi di muka 3 noh. 6 baris bawah naik ke atas. Mula di Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu akan bahawasa arti la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah dan maknanya Allah Ta'ala jualah Tuhan. Dan arti Muhammadur Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tu dalam likungan tu. Itulah matan Baqurah dia buat. Rekah lah. Ada pun ada baca ni sarahan daripada dia buat semula pula ni. Lepas tu, selepas daripada dia buat matan tadi atau jalan ikhtisar, maka tak kala kelihatan atasnya atas risalah yang kecil. Tak kala kelihatan atasnya atas risalah yang kecil, kelihatan oleh setengah-setengah talabah. Setengah-setengah pelajar. Setengah-setengah yang menuntut ilmu. Bila ambil tengok kitab dia baru keluar ni, dia berilah. Orang tengok karangan dia, susunan dia, Baqurah. Tapi tak lama lah, nama akan datang. Orang pakat tengok. Bila tengok, Allah didapati kitab dia ni, segi tuturan dia, berlainan menyalahi dengan tuturan kitab-kitab Jawi hak sebelum. Lalu kata dia macam mana? Tak kala melihat kelihatan atasnya atas risalah yang kecil oleh setengah-setengah talabah. Jawab tak kala membahas-bahas ia. Jadi satu percaraan salah. Membahas-bahas. Ada orang bahas. Kritik. Apa dia tu membahas-bahas? Daripada tuturannya. Tuturan risalah ni. Ibarat tu lah. Daripada ibarat pada tuturannya. Apabila setengah talabah membahas-bahas, membicarakan daripada tuturannya, maka datanglah atasnya, atas risalah yang kecil ni, datang oleh i'tirad. Tu fa'il lah tu. Maka datanglah atasnya, i'tirad, oleh i'tirad. I'taradu, ya'taridu, i'tirad. Atau orang petani panggil tak. Asyik panggil tit, tak. Daripada Arab. I'tarada, kalau jemaah betul arada macam mana? Masalah, orang nak pergi lalu jalan. Mari orang lentang kayu. Nak pergi tak boleh, lentang arada. Maka bila orang tengok ibarat kitab dia ni, setengah-setengah yang menutup tu, i'tirad. Kritik. Pada menyalahinya tuturannya. Tuturan risalah kecil ni
menyalahi akan maf'ul menyalahi. Apa yang maf'ul bagi masdar kalau ibarat Arab. Pada menyalahi olehnya, ada dapat ke fa'il. Pada menyalahi tuturan risalah yang kecil ni, menyalahi akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dahulu-dahulu. Masalah kita Aqidatun Najin, Tuan Mina. Nah, dia cuma qudrat arti kuasa. Nah, iradah arti berkehendak. Ilmu arti mengetahui. Atau kitab-kitab Melayu dulu macam tu. Bila mai kitab dia jumlah lagi ke data qudrat arti pekuasa. Dia bubuh pe situ. Hingga seterusnya sifat ma'ani. Sampai ke hari ni pun ada lagi dua perbahasan. Sekali timur patutnya atau timur pula gitu. Nah, ini dialah awal-awal jumlah. Jadi tuturan kitab Baqarah dia ni menyalahi akan tuturan ibarat kitab-kitab Melayu yang lain. Iradah arti menentu dia penentu, berkehendak. Orang jemaah berkehendak dia berkehendak. Lagi kata pula sama arti pendengar. Tak kata arti mendengar dak. Basar arti pelihat. Kalam arti perkata. Dia tak kata berkata-kata seperti kitab lain. Di sini timbul bahasan. Masa dia ada lagi tu. Timbul perbahasan, timbul kritikan, begitu dia begini. Pada beberapa tempat. Di antara pada masalah bercara apa? Syak, zan, wahan. Dia hurai situ pun kritik timbul juga. Tu dia beberapa tempat. Nanti tengok lagi akan datang lah tu. Lalu tak kala iktirak tu datang, maka. Maka hamba hurai baginya. Maka hamba hurai baginya bagi setengah-setengah talabah tu. Hamba hurai akan demikian tuturan yang menyalahi itu. Salah tak? Sungguh saya sengaja menyalahi itu. Tapi maksud saya, 1, 2, 3 dia hurai lah. Lagi kata adalah syarah dia ni, dia hurai. Kita nak tengok dia di muka berapa ni. Kita dapat dia hurai tempat sifat ma'ani. Kita tengok muka surat. Di antaranya pada muka surat 19. Nah, pada muka surat 19. Kita tengok hak dalam tu daripada baris pertama ke atas dan dinamakan 7 sifat ini sifat ma'ani dan makna ma'ani itu perkara-perkara yang ada. Mana sifat yang bahasa ada panggil sifat ma'ani dalam istilah usuluddin. Perkara-perkara yang ada ni sifat-sifat yang ada dengan jalan lekat dan tenggap pada yang lain. Menumpang itulah dia guna tenggap. Kerana bahawasanya ia artinya 7 sifat itu beberapa perkara yang ada dirinya. Ada pada zat Allah Ta'ala bukan terasing daripadanya daripada zat Allah. Ini nak tolak Mu'tazilah kerana Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Lalu tu akad satu tu. Qauluhu beberapa perkara yang ada ia sedia. Maka sebab itulah hamba menyalahi. Itu dia ayat situ. Yalah tu? Maka sebab itulah, sebab apa? Sebab sifat yang 7 ni beberapa perkara, beberapa sifat yang ada yang sedia. Maka sebab itulah hamba salahikan. Kata dulu menyalahi. Tak jelas huruf. Hamba menyalahikan orang-orang yang dahulu. Menyalahi pada apa? Pada terjemahkan. Bukan menyalahi pada apa dia pada menafi dak. Orang dulu kata qudrat artinya kuasa. Hamba menyalahi kamu kata qudrat arti berkuasa. Begitulah iradah arti berkehendak. Hamba menyalahi maka kata iradah arti berkehendak. Sebab itulah hamba menyalahi itu kata dia pada terjemahkan nama-nama ini sifat dengan kata hamba penghidup atau hayat. Hayat arti penghidup. Ilmu arti pengetahuan. Apa pula dia menyalahi dengan kitab dulu satu dari segi bilang ma'ani.
Setengah kitab bilang qudrat, iradah, ilmu, hayat. Tapi kitab Baqarah dia bila hayat dulu. Hayat, iradah, ilmu. Dia bila gitu. Nah, hayat, iradah, ilmu. Sebab tu hayat dia cuma perhidup. Kalau kitab Melayu hak dulu, hayat arti hidup. Hidup. Dia cuma perhidup. Ilmu arti mengetahui. Dia pengetahuan. Qudrat, kita dulu kata arti kuasa. Dia berkuasa. Iradah arti berkehendak. Dia berkehendak. Sama mendengar. Dia arti pendengar. Basar arti melihat. Dia pelihat. Kalam arti berkata. Ada buah kedua. Berkata-kata. Dia berkata. Itu dia. Sebab kerana bahawasa beberapa lafaz ini menunjuk atas barang yang ada yang bergilir ganti dengan segala lawannya. Mana? Katakan qudrat, lawanannya al-ajzu, lemah. Hak ni hak bergilir ganti nah. Tu huraian dia di situ. Kita kembali klik pada tu cuma nanti kalau ada masalah tengok situlah. Tu hak yang kata di sini hamba menyalahi itu pada beberapa tempat. Apabila timbul iktiraf, maka hamba hurai baginya bagi setengah-setengah talabah. Hurai akan demikian tuturan yang menyalahi itu dan menyata atas pada hurai. Hamba menyatakan kehendaknya. Kehendak apa dia tu? Kehendak demikian tuturan yang menyalahi itu. Dan wajah ubahnya. Jalan yang boleh diubah tu, kami hamba menyatakan wajah-wajah. Apabila hamba hurai maksud, hamba hurai wajah ubah daripada kitab Melayu dulu tu, maka terpaksalah. Dia cerita. Maka terpaksalah atas setengah-setengah talabah, terpaksa apa? Oleh membenarkan ubah-ubahan yang tersebut itu. Balik mereka iktiraf. Ya. Tak apa, okey. Itu. Dan jikalau menyalahikan mafhum pengertian kitab-kitab yang lain sekalipun. Sebelum tu mereka iktiraf kerana mereka tak faham maksud. Bila faham maksud, jadi iktiraf, akuilah. Itu mana terpaksa atasnya oleh membenar tasdik. Membenarkan ubah-ubahan yang tersebut itu. Dan jikalau menyalahikan mafhum pengertian kitab-kitab yang lain sekalipun, akhir mereka tu iktiraf. Akui. Maka kemudian daripada lalu beberapa bertahun-tahun lamanya, dia tak ceritalah berapa tahun selepas dia buat risalah ni. Sekadar dia kata, kemudian daripada lalu bertahun-tahun meminta ia setengah-setengah talabah pula. Ataupun klik pada setengah-setengah saudara. Minta ia pula. Sebagaimana telah menututi bahawa akan hamba tuliskan. Mari minta pula. Minta apa tu? Minta bahawa hamba syarahkan risalah itu. Tadi risalah Baqarah minta suruh syarah. Merupakan matan, lepas tu disyarahkan. Bahawa hamba syarah. Syarah makna menerangkan akan risalah itu. Serta menyatakan wajah, tujuan, maksud tuturan yang tersebut itu. Apa boleh kata perkehendak. Menyatakan. Dan sebab apa yang dia pindah sebut bilang hayat dulu. Kitab-kitab lain bilang qudrat, iradah, ilmu, hayat yang keempat. Tapi dia bilang hayat dulu. Sebab apa dia bilang hayat dulu? Dia menyata juga tujuan. Sebab dia bilang hayat dulu. Kerana anak tersahurkan ada qudrat, iradah. Tak tersahur kalau zat tu yang mati. Lalu tu seolah-olah hayat dulu. Bilang hayat dulu. Lepas hayat, qudrat, iradah. Ilmu. Kitab lain bilang qudrat dulu. Itu semua dia hurai di depan dia tu. Tak kalau setengah saudara minta syarahkan serta menyatakan wajah, jalan, tujuan tuturan tersebut itu, maka memikir hamba, bukan terima selalu dak. Maka memikir hamba beberapa lama.
Duk mikir. Nah, maka nyata bagi hamba fabana li. Nah, maka nyata bagi hamba oleh elok pintakan itu. Elok pintakan itu. Lalu maka merebut hamba akan peluangan dengan menatahkan ibarat risalah itu, menatah dengan macam-macam tafsir, keterangan yang ditetapkan dia dengan surahan. Surahan ni jawilah. Kalau dulu syarah. Nah, surahan. Dengan huraian yang jilah. Jilah nyata nah. Cerah jilah. Kata ni panggil. Sini panggil tak? Tak panggil jilah. Panggil jelas. Jelas panggil. Asalnya pada jala yajlu. Arab. Dengan surahan, dengan huraian yang jilah, yang jelas. Itu main semula. Huraian yang jelas, yang menjelaskan hati-hati punya faham. Orang yang punya faham, zul faham, zul ra'i, menjelaskan hati-hati punya faham. Menjelas surahan atas qada pendapat hamba. Qada lah, qada kemampuan. Apa itu? Yang dia tu apa dia? Merebut-rebutkan hamba, merebut-rebut oleh hamba akan peluangan supaya panjang diambil guna, ambil manfaat intifa', supaya panjang diambil guna, ambil manfaat. Kita sedap capur klik ke Arab. Nah, ambil manfaat, ambil guna dengan risalah itu. Kalau tidak gak, bila dia tak faham, tak ambil guna. Mangan dengan berkat dia tengok, mari terbuka ilham daripada Allah, bahasa minta mengaji kitab kita Baqarah ini. Ini keberkatan daripada dia. Nah, lepas tu Tuhan buat sabar. Tuhan buat sabar. Nah, kalau dulu banyak kita sekarang ni tak nak guna mana kitab-kitab Jawi lah. Sekarang ni jadi timbul perasaan nak belajar kitab Jawi. Dan pula sebab daripada ada orang anti kitab Baqarah ini, menimbulkan satu sebab nak belajar kitab Baqarah dia ni. Tengok tu. Abang dia kata ada hikmat, ada kritikan, ada halangan. Semua tak ada hikmat. Tak sia-sia bila tilik pada hikmat Allah. Nah, innaka antal alimul hakim. Kalau kita di Fatani gak selalulah kitab Faridah, Baqarah, ya Tuan Faridah, iaitu Syekh Ahmad Al-Jambui. Nah, bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Arti Syekh Ahmad tuan kitab Faridatul Faraid dengan Wan Ismail pada ini adalah sepupu. Nah, Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain bin Wan Mustafa. Pada ini Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa. Itu nenek. Wan Mustafa. Arti Syekh Ahmad Faridah cucu Wan Mustafa, juga pada Wan Ismail kakak kepada Pak Cuyih Gajah Mati ya. Pak Cuyih Gajah Mati. Nah, ini kakak. Maka itu cucu bagi Wan Mustafa dikenali dengan Tok Bendang Daya. Nah, yang pertama di Senar Patani. Nah, Wan Mustafa bin Wan Saleh, Muhammad Saleh bin Wan Ali Nurul Alam. Bentuk garak. Nah, ni keturunan nasab mereka ini naik kepada mana? Wan Ali Nurul Alam naik kepada Sayyid Husain Jamaluddin Al-Kubra, keturunan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-19, bilangan daripada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, talian kot Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tu turun menurun ni talian mereka, nasab mereka. Itu. Baik. Maka memikirkan lalu merebut-rebut supaya panjang diambil manfaat dengan risalah itu. Dan lagi supaya meratainya. Hanya apa dia tu? Ambil guna.
dengan risalah itu supaya meratai. Nah, dan hamba namakan dia semaituha, dan hamba nama ni hamba pernama akan dia akan risalah tu bukan akan syarah bagi risalah tu hamba namakan Tabsiratul Adani bi alhani bakuratil amani. Itu dia. Kitab Bakuratil Amani tu nama bagi risalah tadi. Nama Bakuratil Amani maksud Bakurah. Nah, apa tu? Dia buat syarah di atas Bakurah, dia tak nama Tabsiratul Adani. Tu nah. Jadi dua lah kitab ni. Kitab hak matan tu risalah kecil Bakurah. Manakala syarahan tu itu Tabsirah. Tapi tak masyhur syarah, masyhur Bakurah kita. Syarah dia nama Tabsiratul Adani bi alhani Bakuratil Amani. Tengok arti dia. Arti dari segi asal lughah. Sekarang dah jadi alam dah. Sudah jadi nama dah. Nah, artinya ini arti sini pada segi asal hataran lughah. Sekarang dah jadi nama. Supaya kita letak nama anak kita. Nah, letak nama apa? Khairul Anwar. Tak ada naklah kepada arti asal apa Khairul Anwar, sebaik-baik segala nur, sebaik-baik cahaya. Tak asal. Tapi bila kita ambil kalimah itu diletakkan alam pada anak lelaki kita Khairul Anwar. Sekarang apa ni? Dah nama bagi anak kita si lelaki nama Khairul Anwar. Tu. Asal arti pada asal hataran lughah sebaik-baik segala nur, sebaik-baik segala cahaya. Ini pun sepatutlah sekarang dah jadi nama bagi syarahan kita. Ini namanya Tabsiratul Adani. Matan yang risalah kecil namanya Bakuratil Amani. Itu sudah jadi nama. Tapi kita klik pada asal arti pada lughah apa dia? Lalu katanya artinya yakni pada asal hataran lughah. Arti pada asal hataran lughah Tabsiratul Adani memperlatas. Dia guna pula latas. Tabsirah. Memperlatas bagi orang-orang lekeh. Lekeh. Faham orang lekeh? Orang yang hina. Lekeh dari segi ilmu. Siapa orang yang lekeh. Cakap di sini. Lekeh. Sama tani pun cakap juga orang lekeh. Tu adani. Tabsiratul Adani. Kalau kita mengaji kalimah ke, tabsirah masdar daripada bassara yubassiru tabsir wa tabsirah. Manakala al-adani jamak daripada al-adna. Al-adna wala nuziqannahum minal azabil adna. Ada dunal azabil akbar adna. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang rendah mentabaknya. Orang-orang yang lekeh, dia guna. Maka syarah ni nak memperlataskan. Nak memperjelaskan. Itu tabsirah. Nak beri nampak. Itu mana tabsirah. Artinya memperlatas bagi orang-orang lekeh mendapati akan. Ni nak baca ni. Nak baca apa? Ni yang lurah tani baca. Tenggak-tenggakkan. Bukan tangga-tangga. Bukan tengka. Tenggakkan. Apa dia tu? Bi alhan. Alhan. Lahan. Tenggak-tenggakkan. Lahjah. Tenggak-tenggakkan dan siring-siringan. Dia berdua tu. Tenggak-tenggakkan dan siring-siringan cakapan kitab Bakuratil Amani. Tu. Faham tak tengok-tengok? Ya apa nama ni? Masalah seorang tu bercakap dalam bentuk kinayah. Tengok-tengok tu bunyi Jepang kata muqtada panggil juga. Dengung-dengung ada juga panggil. Tu tengok-tengokkan. Tengok-tengok daripada cakapan. Cakapan dia tu tengok-tengoknya nak bunyi begini dia panggil.
Sini panggil apa? Memberi dalam bentuk jalan isyarat. Tenggak-tenggakkan. Dan siring-siringan. Ada siring. Tak faham juga. Siringan macam kinayah lah. Tidak bercakap dengan betul straight tak. Siring-siring gitu. Sini panggil. Cuba cari bahasa sini. Nanti kau cari dah. Dan hamba pohonkan Tuhan. Hamba minta akan Tuhan. Hamba pohonkan Tuhan bahawa membuka dengan dia ni dengan sebab dia. Dia panggil bos sababiyah. Minta Allah Ta'ala bukakan dengan dia. Dengan dia klik pada. Dengan kita ni lah tafsirah. Ataupun dengan ini syarahan. Semoga-moga Allah Ta'ala membuka dengan dia dengan sebab dia. Buka akan mata-mata hati yang terpejam. Lah mana terpejam? Mata hati terpejam. Dengan lalai daripada perhati. I'tibar. Miharap campur. Dengan perhati dan mengira. Dengan insaf. Dengan menengahi. Insaf pada apa dia simpanan aqaid agama, simpanan macam kita ada simpan duit tak ada, simpan duit di bank dah, simpanan bank. Ni panggil simpanan dalam hati ya. Pada simpanan aqaid, segala kesimpulan agama, simpanan di dalam lipat-lipatan siniran cakapan ahlinya. Ahli agama. Tu. Dia panggil ibarat. Kadang-kadang ibarat ada halus. Kita faham tak sampai kadang-kadang. Dalamnya. Ghawamid. Supaya kejap berpegang dengan dia. Dengan apa? Dengan simpanan aqaid agama tu. Dan lagi pula boleh menunjuki. Boleh menunjuki akan anak-anak bahasanya. Dia guna kita. Sini panggil anak apa? Anak-anak buah. Anak-anak cucu. Kata gila dah tu senang. Dia panggil anak-anak bahasanya. Dengan jilah, dengan jelas tadi, dengan nyata. Semoga-moganya begitu. Pohon kami itu akan Allah membukakan. Dan lagi dan hamba harapkan. Wa arju. Dan hamba harapkan Tuhan memberi guna. Ayyan fa'a. Beri guna, beri manfaat. Kalau intafa'a tu ambil guna, ambil manfaat. Nafa'a yanfa'u mana beri manfaat. Beri guna. Hamba harapkan Tuhan memberi guna dengan dia, dengan sebab dia, dengan sebab syarahan ialah Tafsiratul Adani ni akan orang-orang yang rendah dan yang tinggi. Murak rendah tinggi pengajiannya. Tu salah kata apa, dia panggil tamyiz. Oleh yang rendah apa? Rendah pengajiannya dan juga yang tinggi pengajiannya. Kita tengok kita mengaji sekolah nah. Pengajian apa dia? Sekolah rendah. Sekolah menengah tak kita panggil. Dan tempat pengajian tinggi tak kita panggil gitu. Tu murak tinggi rendah pengajian. Bukan murak tinggi rendah apa dia sifat badan, bukan. Inilah hidup cakap Allah Maha tinggi. Apa hidup kata tinggi tempat? Ni sebenarnya ni. Karena orang yang rendah apa? Rendah pengajiannya. Dan orang yang tinggi pengajiannya. Begitu juga Allah yang Maha tinggi. Tinggi apa? Tinggi pangkat kemuliaan. Uluwal majdi. Dia panggil. Uluwil manzilah. Uluwil makanah. Tu Allah wa huwal aliyyul azim. Allah yang Maha tinggi. Tidak kita faham ke tinggi itu tinggi jihad. Bukanlah tinggi semata-mata tinggi itu jisim, jirim. Tidak, tak kena-mengena. Itu faham kita tu silap. Apa itulah ulama kata al-aliyyu ay uluwal majdi wal manzilah. Allah Maha tinggi
tinggi kemuliaan, tinggi pangkat. Ya, tak ada mustahil. Tapi kalau tinggi tempat, tinggi jihad, mustahil Allah karena Allah laisa kamitslihi syai'. Itu yang kita dah kata Allah Ta'ala. Allah Maha tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Besar apa? Bukan besar jisim. Besar pangkatnya. Kemuliaannya. Tengok, orang besar nak mari tempat kita. Orang yang pangkat besar. Bukan besar badan. Tengok tak faham ke? Macam anak-anak kita baru pandai bercakap. Ni orang besar nak mari ke rumah. Besar mana ya? Dengan gajah. Dia tak faham murak tu. Bukan besar badan. Besar pangkat. Besar pangkat dia tu. Pengajian dia tu. Dia faham. Ini pun bila sebut Allah Maha tinggi. Nak tinggi jihad. Faham ayat mari wak dalil. Ini bukan dia dalil subhat. Itu panggil musyabbihah. Bila sebut Maha tinggi. Tinggi jihad. Tinggi tempat. Itu bukan murah. Ini sini sebut. Supaya apa lagi kata dia? Hamba harapkan Tuhan memberi guna dengan dia akan orang-orang yang rendah dan yang tinggi pengajiannya. Dan awam, orang-orang biasa. Orang-orang ramai. Awam. Tasdik betul mim. Bukan tasdik betul waw. Nama orang Awam. Tasdik betul waw. Tengok. Zubaid bin Awam. Abdullah bin Zubaid bin Al-Awam. Sirap balaghah. Fa'al. Ada pohon ni bukan Awam. Awam. Aslu awamimu. Mari pada mufrad. Amun. Maksudnya ammatun. Ammah. Di mana orang-orang awam. Lawan dia khawas. Bukan khawas. Ali al-khawas. Itu tasdik betul waw. Ini apa dia? Mudah-mudahan hamba harapkan memberi guna oleh Allah dengan sebabkan syarahan dia ini memberi manfaat akan orang-orang yang rendah pengajian dan yang tinggi pengajian dan juga orang awam, orang-orang ramai, orang-orang biasa pun boleh mengaji kitab dia. Harap dia tu. Dan bahawa Tuhan atas pada hamba harapkan bahawa Tuhan atas pada Tuhan lah. Dan hamba harapkan bahawa Tuhan menjadikan dia akan syarahan ini iaitu tafsirah ni menjadikan daripada pertaruhan kebajikan, jadikan dia apa dia? Zakhirah. Panggil zukhrah. Pertaruhan kebajikan yang makbul, yang diterimakan di sisinya, di sisi Tuhan. Hamba harap begitu. Bahawasanya, ini apa yang menepati ilat fi quwwati ta'lil. Innahu, menepati ilat kerana bahawasanya. Ilat balik kepada sebab apa hamba harapkan. Hamba harapkan Tuhan memberi guna. Dan hamba harapkan bahawa Tuhan menjadikan kitab dia ni daripada pertaruhan kebajikan yang makbul di isinya. Bahawasanya ni kerana bahawasanya panggil jumlah fi quwwati ta'lil. Dia panggil jumlah istinafiyah pada menepati illat. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu amat kuasa atas barang yang ia kehendak. Kerana Allah Ta'ala yang amat kuasa atas barang yang ia kehendak. Ia amat kuasa. Lagi pula dan amat sebenar dengan menerimakan pintakan hamba-hamba yang berkehendak. Bila hamba sangat-sangat berkehendak padanya, hakikun yang sebenarlah. Kata memang. Kata itu dah. Memang. Daripada memang sekali, iaitu memang. Itu bahasa Kelantan. Yang amat sebenar. Memang sekali.
dengan menerimakan pitakan hamba-hamba yang berkehendak. Dan hamba habis. Ini istinah suka nak masuk ke mata dia ni. Dan hamba memulaikan. Dia guna macam tu. Memulaikan. Dia boleh kata memulai. Dia guna dan hamba memulaikan risalah itu ni istinah suku habis dah lah tu. Kalau kata gak buh noktah situlah point situ. Habis. Ni panggil kata istinah. Istinah nahwi. Dan hamba memulaikan risalah itu, kata risalah yang kecil tadi. Atas jalan ikhtisar tu, hamba memulaikan risalah itu dengan barang yang dituntuti. Barang yang ditututi pada syarak. Yang ditututi di sisi syarak. Ditututi barang yang ditututi pada pekerjaan yang baik. Ini isyarat pada hadis. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u aw ajzam. Itu isyarat pada makna hadis tu. Dia mula dengan hak itulah, dengan barang yang ditututi. Apa itu? Dan iaitu barang yang ditututi pada pekerjaan yang baik tu bismillahirrahmanirrahim. Itu setakat itulah. Wallahu a'lam. Dia kitab dia ni dia berjalan dengan kaedah-kaedah nahwu. Kitab Jawi tapi dengan kaedah nahwu. Atau bagi orang yang ada kaedah nahwu ke, dia baca fahamlah. Ini idhafah apa ni lah, dia tahu. Selesai kita sekarang ni jam 12.05 lah. Sama dah. Ya tu. 12.05. Kalau kita di sana baru 11.05. Lepas tu majlis kita sampai mana? Masa mana? Cukup lah. Ya. Alhamdulillah dalam perjalanan kita dalam bentuk membacakan kitab Baquratil Amani, semoga-moga kita pakai masa lebih kurang 1 jam. 2 jam. Oh. Ni. Masya-Allah. 2 jam. Oi, tak sedar kata 2 jam. Macam mana rasanya 2 jam? Oh, mesti biasa Oh, masya-Allah. Inilah orang panggil keberkatan. Kitab Baquratil Amani. Siapa kita tak terasa kata 2 jam. Oh, masya-Allah. Baiklah, kalau gimana pun semoga-moga keberkatan kita masa kita guna tadi dan dengan keikhlasan Tuhan punya kitab dan juga kita semua hadir ini dengan ikhlas hati untuk menerima dan mendengarnya dan juga semoga-moga penyampaian pun semoga-moga dibersih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kegunaan yang kita pakai masa tu tak disia-sia oleh Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين
والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من المكر والاستدراج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله